بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah malam ini kita akan sambung membaca, memahami dan mengambil manfaat daripada isi kitab Kekeliruan Umat, inilah jawapannya, susunan Al-Fadil Ustaz Muhadhir bin Haji Jul hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kalau boleh tuan-tuan cek ya, kita berhenti di mana. Sebab saya ni tertinggal beg kitab saya pada hari Ahad lepas di sebuah surau di Alam Budiman. Beg kitab yang saya bawa saya tertinggal di sana. Jadi janjinya hari Sabtu ni ada satu jemaah nak bagi kepada saya. Jadi saya ada kitab spare, memang ada dalam kereta, cuma tak ada tanda di mana. Kalau ada tanda kita berhenti. Dia elok juga kalau masjid boleh pertimbangkan, dibenarkan apa tu jemaah tu menulis di kitab lah. Sebab kitab ni milik masjid kan. Masjid kalau dibenarkan tu lebih berfaedah lagi. Maksudnya dia tulis nama di situ, dipinjam oleh siapa, kemudian ada catatan, nota-nota dan juga di mana kita berhenti. Ada yang tanda atau ada yang ingat? Tak ada. Tak apa. InsyaAllah di mana pun kita berhenti tidak lajak daripada bab yang ke-6 insyaAllah. Jadi saya akan baca pada kuliah kali ini bab yang ke-6, Isyak kita berhenti insyaAllah. Dan kalau misalnya nanti kita cek rupa-rupanya ada lagi yang tertinggal, kita patah balik lah, tak ada masalah ya. Tapi saya agak yakin bahawa kita tu belum masuk lagi ke bab yang ke-6 di muka surat 68. Bab yang ke-6 di muka surat 68. Baik. Tajuk kepada bab yang ke-6 ini adalah dalil syarak, bukan hanya Al-Quran dan Sunnah ya. Dalil syarak bukan hanya Al-Quran dan Sunnah. Dalam tajuk ini perkataan hanya itu sangat penting. Kenapa? Kalau dibuang perkataan hanya, maka tajuk ini menjadi batil. Tajuk itu akan menjadi dalil syarak bukan Quran dan Sunnah. Tak betul lah. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, apa maksud dalil? Dalil daripada perkataan, perbuatan, verb, fi'il, dalla yadullu. Dalla yadullu adalah menunjuk. Misalnya ya, kita itu tak tahu jalan, kita tanya kepada orang bagaimana nak sampai ke Masjid Ibn Abbas, lalu orang tu peta kepada kita, kata dia belok kanan, belok kiri, straight ya, ada traffic light itu dan ini, itu maksudnya dia sedang menunjuk. Dalla yadullu. Dalil adalah sesuatu yang menunjuk kepada sesuatu yang lain. Maka dalil syarak adalah sesuatu yang menunjuk kepada syarak. Di sini dalam konteks ini lebih tepat diterjemahkan sebagai sumber syarak. Ya, kalau dalam bahasa Arab disebut masadir asy-syariah. Ya, kalau dalam bahasa Inggeris sources of Islamic law.
Sumber hukum Islam ni yang kalau kita tengok yang menyangkut perbuatan orang mukallaf, ya, orang yang tidak mukallaf tidak ada hukum. Ya, ada orang tanya, Ustaz, apa hukum orang gila dia pergi telanjang di khalayak ramai? Tak ada hukum lah sebab dia gila, tidak mukallaf. Yang ada hukum tu kita yang pergi tengok tu. Kita pula tengok dia, itu haram. Melihat kepada aurat dia tak ada apa, dia tidak mukallaf. Jadi hukum ini dia akan berkait dengan perbuatan orang yang mukallaf, sama ada perbuatan dia tu namanya wajib, iaitu dituntut supaya dia buat, tapi tidak ada pilihan, memang kena buat. Maksudnya apa? Kalau buat diberi pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Sunat dituntut supaya dia buat, tetapi dengan tuntutan yang tidak putus, masih ada lagi ruang. Bermakna apa? Bermakna kalau buat diberi pahala, tak buat tidak berdosa. Ataupun harus diberi pilihan, nak buat tak apa, tak nak buat pun tak masalah. Ataupun makruh. Makruh dituntut supaya kita tinggal. Kalau tadi dituntut supaya kita buat. Ya, wajib dan sunat adalah perbuatan-perbuatan yang kita diperintahkan supaya kita lakukan. Tapi kalau makruh dan haram ada perbuatan-perbuatan yang diperintahkan supaya kita tinggalkan, jangan buat. Cuma bezanya, kalau makruh, suruhan supaya meninggalkan perbuatan itu tidak putus. Apa maksud tidak putus? Bermaksud kalau kita tinggalkan dapat pahala, tapi kalau kita buat pun tidaklah sampai berdosa. Sementara haram disuruh kita meninggalkan dengan tuntutan yang pasti, suruhan yang tidak ada pilihan. Bermakna kalau kita tinggalkan sesuatu yang haram diberi pahala, dan kalau kita lakukan maka berdosa. Ini 5 hukum syarak yang taklifi. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu ini wajib? Dari mana kita tahu ini sunat, ini harus, ini makruh, ini haram? Dari sumber dia. Itu disebut dalil. Ya, dalam tajuk kita ini, dalil bermakna sumber hukum syarak. Maka tajuk bermakna sumber hukum syarak Quran dan sunnah, tetapi bukan Quran dan sunnah sahaja. Ada lagi sumber-sumber hukum yang syarak. Ada lagi sumber-sumber hukum yang menunjuk kepada hukum syarak. Ada orang segelintir yang keliru yang menyangkakan sumber hukum hanyalah Al-Quran, lalu dia menolak sunnah Nabi SAW. Itu golongan yang juga dikenali sebagai anti hadis. Golongan anti hadis. Ya, kalau zaman dahulu disebut sebagai munkirus sunnah. Orang yang ingkar kepada sunnah Nabi, sebab dia ingat Quran saja. Habis kita kata kenapa tidak ikut sunnah? Sebab kata dia sunnah hanyalah human report, manusia saja menyampaikan. Quran okeylah, Quran is God's word. Quran adalah kata-kata Tuhan, so kita boleh guna. Tetapi kalau sunnah, ia hanyalah perkhabaran daripada manusia saja. Dia terlupa bahawa Al-Quran juga yang dapat kepada kita ni perkhabaran daripada manusia. Kita tidak dapat Quran direct daripada Jibril alaihissalam. Kita tidak dapat Quran direct turun kepada kita. Kita dapat Al-Quran daripada guru kita. Guru kita manusia. Dan guru kita juga tidak dapat Quran daripada Jibril alaihissalam. Tidak dapat Quran direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat daripada guru dia. Jadi daripada guru. Cuma Al-Quran ini, cara kita dapat itu adalah dengan cara yang disebut sebagai tawatur ataupun mutawatir. Ya, bilangan yang menyampaikan Al-Quran ini ramai. Apa masalah dengan ramai? Tidak ada masalah. Maksudnya mustahil seramai itu berpakat untuk menipu. Mustahil seramai itu semuanya tersilap. Kalau seorang mungkin, kalau 2 orang masih boleh terlupa. Tapi kalau sekian ramai, maka itu namanya mutawatir. Al-mutawatiru yufidul qat'a. Satu perkhabaran yang sampai secara mutawatir, dia menunjukkan tidak ada keraguan lagi, pasti dah. Pasti dari segi penyampaian. Dari segi makna kadang-kadang masih ada keraguan, sebab perkataan itu tak jelas. Ya? Ayat Quran qat'i. Dari sudut mana? Daripada sudut subut, iaitu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, qat'i.
Tak ada ragu-ragu lagi. Tapi ayat Al-Quran sendiri boleh jadi zonni, boleh jadi masih ada keraguan. Macam mana Ustaz? Takkan ayat Quran pun ada keraguan? Keraguan pada makna. Apa yang dikatakan dengan sesuatu lafaz dalam Al-Quran kadang-kala tidak jelas, maka ulama-ulama berijtihad, cuba mengenal pasti maksud daripada Al-Quran. Ketika itu boleh berlaku khilaf, berlaku perbezaan pandangan, ataupun dikenali sekarang ini sebagai istilah mazhab. Mazhab itu maksudnya pandangan. Jadi orang yang menolak berpegang kepada mazhab, dia sebenarnya tidak faham makna mazhab. Ada di zaman kita ni, kata dia tak payahlah nak terikat sangat dengan mazhab ni, yang penting kita pakai mana yang sahih daripada Quran, mana yang betul daripada sunnah Nabi, yang kita pakai. Nak ikut-ikut mazhab buat apa? Pun bukan ada mazhab di zaman Nabi. Antara kata-kata yang diungkapkan. Dan malah ada yang mengatakan kalau kita nak ikatkan diri kita dengan mazhab-mazhab tertentu pun, nanti Nabi Isa AS turun di akhir zaman, Nabi Isa pakai mazhab apa? Ini kalimah-kalimah yang keliru. Kenapa? Pertama, mazhab daripada perkataan zahaba yazhabu. Zahaba yazhabu bermakna apa? Pergi. Kalau orang belajar bahasa rekat sekolah, zahaba Umaru ilal madrasati. Umar pergi ke madrasah. Mazhab bila tambah mim bermakna tempat pergi. Ta'ima makan, maq'am tempat makan. Ghasila basuh, maghsal tempat basuh. Sajadah sujud, masjid tempat sujud. Sebab tu disebut masjid. Sebab banyak orang datang ke masjid, dia sujud buat ibadat. Kenapa tak sebut masjid? Sebab orang Arab sebut masjid. Kita ikut dia. Asalnya masjid. Sajadah yasjudu, masjid. Jadi zahaba yazhabu pergi, mazhab bermakna tempat pergi. Tetapi zahaba yazhabu juga boleh bermakna berpandangan. Zahabal Imam Abu Hanifah ila kaza wa kaza. Imam Abu Hanifah berpandangan begini. Wa amal Imam Syafi'i fa zahaba ila anna hukma kaza wa kaza. Adapun Imam Syafi'i dia berpendapat hukumnya begini-begini. Jadi zahaba boleh bermakna pergi, maka mazhab bermakna tempat pergi. Zahaba juga boleh bermakna berpandangan, maka mazhab bermakna pandangan atau pendirian ataupun pegangan. Baik. Jadi kalau demikian, kata dia tidak perlu kita ikat diri kita dengan mazhab. Kita ikut Quran dan Sunnah. Bila kita pergi pada Quran dan Sunnah, kita baca ayat Quran, kita baca hadis Nabi SAW, ada kemungkinan kita faham apa yang dimaksudkan oleh Quran dan Sunnah tentang sembahyangnya, tentang puasanya, tentang zakat, tentang jihad, tentang nikah, tentang hudud, tentang apa, ataupun kita tak faham. Dua kemungkinan saja. Kalau kita tak faham, dan itulah hal kebanyakan manusia, dia tak faham apa yang Quran kehendaki, maka dia tidak boleh pakai apa yang dia tak faham. Terpaksa ikut yang faham. Ataupun dia mengaku dia faham. Oh, dia kata saya faham Ustaz. Saya mengaji di Timur Tengah. Saya ada BA dalam syariah. Saya ada master dalam usuluddin. Saya ada PhD dalam Quran Sunnah. Jadi saya faham. Saya baca Quran, saya tahu berkaitan sembahyang ini hukumnya, berkaitan puasa ini hukumnya. Baik, itu namanya mazhab, itu namanya pandangan kamu. Jadi nak kata tak pegang mazhab, mustahil. Sama ada kamu pegang mazhab imam-imam yang hebat-hebat, yang mujtahidin, yang diiktiraf oleh seluruh dunia Islam bahawa mereka itu memang ilmuwan yang berkepakaran, atau kamu ikut mazhab kamu sendiri, pandangan kamu sendiri, yang mungkin ilmu kamu itu seperti ulama-ulama dahulu, ataupun mungkin juga sebenarnya sangat jauh daripada keilmuan ulama-ulama dahulu. Jadi tak akan lagi pada mazhab. Mazhab itu pandangan. Ikut pandangan ulama, mazhab ulama. Tak nak ikut mazhab ulama, ikut mazhab kita sendiri. Adakah kita layak? Itu persoalan lain lah. Adakah kita mampu? Itu persoalan lain. Secara teorinya, kalau kita berhan dengan satu fahaman daripada Quran dan hadis, itu mazhabnya kita. Mazhab tidak ada di zaman Nabi SAW, juga tidak betul. Mazhab telah wujud di zaman Nabi SAW, tapi tidak berkembang kerana wahyu masih turun. Ketika berlaku peperangan Badar dan umat Islam berjaya menawan tawanan perang,
sekitar 70 orang. Lalu Nabi SAW berbincang dengan para sahabat, apakah tindakan yang patut dilakukan. Maka mazhab Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, pendirian dan pandangan beliau, tawanan perang hendaklah dibebaskan. Suruhlah dia bayar tebusan ke, dia buat satu kerja ke, ajar anak-anak dan sebagainya, bebaskan. Itu mazhab pandangan Sayyidina Abu Bakar. Mazhab Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tawanan perang hendaklah dibunuh. Nabi SAW cenderung kepada mazhab Sayyidina Abu Bakar, lalu tawanan-tawanan perang dibebaskan. Turun ayat Al-Quran membenarkan mazhab Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pada ketika itu Islam belum kuat, tidak boleh lagi tawanan itu dibebaskan. Sudah ada mazhab, tapi wahyu menentukan mana yang sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Dua orang sahabat Nabi bermusafir. Di dalam perjalanan nak solat tidak ada air, lalu masing-masing bertayamum, ya? Sebab dalam Quran sudah ada hukum tayamum. Jadi bila bertayamum sembahyang, berjalan lagi jumpa air. Ketika itu tak jelas. Quran cerita kalau tak ada air boleh tayamum. Sekarang ini dah jumpa air, tapi tadi dah tayamum. Nak kena ulang balik atau tak perlu? Itu persoalan ni. Ada dua mazhab. Satu orang daripada sahabat Nabi, dia dah nampak air, dia berwuduk dan ulang solat lagi sekali. Dan lagi seorang, dia fikir sudah solat dengan tayamum, tidak perlu solat lagi. Dua mazhab. Tapi bila berjumpa dengan Nabi SAW, diceritakan apa yang berlaku. Nabi bersabda kepada yang tidak ulang solat, asabtas sunnah, yang kamu buat tu kena dengan sunnah. Sikap sebahagian daripada umat Islam sekarang, kalau satu sudah sunnah, satu lagi bid'ah, sesat, masuk neraka, kan? Kalau baca suratul kahfi malam Jumaat sunnah, baca yasin bid'ah, sesat. Kalau kita buat makanan hantar pada keluarga si mati, ya, yang kesusahan, yang kesibukan, kalau keluarga si mati pula suka rela buat makanan jamu orang ramai, bid'ah, masuk neraka. Itu sikap sebahagian daripada umat Islam. Sikap Nabi SAW tidak demikian. Nabi SAW ketika memberitahu kepada seseorang yang kamu buat ini kena dengan sunnah, baginda tidak kata kepada yang seorang lagi itu kamu telah buat bid'ah. Baginda berkata, walakal ajru marratan, bagi kamu pahala dua kali, pahala solat kali pertama dan pahala solat kali kedua. Maksudnya apa? Nabi mengajar umat berlapang dada di dalam khilaf memahami Quran dan hadis. Demikian berlaku. Berbeza pandangan lagi, berlaku dua mazhab dalam memahami hadis Nabi SAW. Nabi masih hidup. Selepas nyata orang Yahudi Bani Quraizah khianat kepada Madinah pada masa itu, kepada penduduk dan pemerintah Madinah, dengan bersekongkol dengan musuh. Lalu selepas perang Khandaq, Nabi SAW menghantar tentera untuk menyerang kampung Bani Quraizah. Sebab pengkhianat ini tidak boleh dibiarkan, dia akan khianat lagi. Lalu Nabi hantar tentera dan Nabi bagi pesanan, la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraizah. Jangan seorang pun daripada kamu sembahyang asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Itu hadis Nabi. Tetapi sahabat di dalam memahami hadis Nabi ada dua mazhab. Satu mazhab memahami bahawa maksud Nabi SAW jangan seorang pun sembahyang asar kecuali di kampung Bani Quraizah, maksudnya supaya bersegera, jangan berlengah lagi sekira-kira asar tu dah sampai di sana. Itu maksudnya. Tapi kalau asar belum sampai, sembahyanglah dulu macam biasa. Kenapa? Kerana Al-Quran mengatakan innas solata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, sesungguhnya sembahyang ke atas orang mukmin merupakan kefarduan yang berwaktu. Dah masa waktu, sembahyanglah dulu. Maksud Nabi tadi, kita tu supaya cepat. Asar tu dah sampai di kampung Bani Quraizah, tapi dah terlambat, sembahyanglah dulu. Dan sebahagian memahami berbeza, mereka tidak sembahyang asar walaupun sudah lewat, walaupun keluar waktu, kecuali setelah mereka sampai di kampung Bani Quraizah. Dua mazhab dalam memahami arahan daripada Nabi SAW. Ada dua mazhab, dan apabila sampai berita itu kepada Nabi SAW, Nabi mengiktiraf kedua-dua pandangan. Nabi tak marah mana-mana satu. Nabi approve kedua-duanya. Sekali lagi, itu pengajaran dan besar bahawa dalam memahami nas Quran dan hadis
boleh berlaku perbezaan pandangan yang diraikan. Kadang-kadang kita tak begitu, berlapang dada Syekh. Kita kena berlapang dada dengan kepelbagaian pandangan. Tapi maksud berlapang dada dia adalah orang lain kena terima pandangan dia, dia juga. Oh, itu berlapang dada apa? Ada orang macam tu. Berlapang dada slogan saja. Tapi kalau tiba pendapat dia keluar arahan, tak boleh ini, tak boleh itu. Kalau masa dia bagi pandangan berbeza, orang bangkang, oh tak boleh, kita kena lapang dada. Jadi Nabi SAW mengajar kita bahawa dalam memahami nafs masih boleh berbeza pandangan. Baik, kembali. Soalan, ada yang mengatakan bahawa untuk memahami sesuatu hukum, kita hanyalah perlu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ramai, zaman kita ni ramai mengaji agama ekspres. Dulu sibuk dengan urusan dunia, dulu sibuk cari duit, dulu sibuk itu dan ini, ya. Akhirnya timbul kesedaran nak kembali mengamalkan Islam. Akhirnya slogan dia Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah. Tak faham bahawa Quran Sunnah mengiktiraf tidak kurang daripada 10 sumber hukum yang lain. Ulama-ulama membincangkan 12 sumber hukum termasuk Quran dan Sunnah. Paling tidak 4 sumber hukum tu disepakati oleh jumhur ulama. Baik. Jadi ada orang kata kalau tak ada dalam Quran dan tak ada dalam Sunnah, tak ada lah. Quran Sunnah saja. Jadi apa jawapan dia? Jawapan, pendapat ini tidak betul, tidak tepat dalam neraca ilmu, tak tepat. Kalau sekadar slogan memang hebat bunyinya. Kami ni berpegang dengan Quran dan Sunnah. Kami ni pejuang Quran dan Sunnah. Memang dengannya hebat. Tapi kadang-kadang kerap kali maknanya keliru. Hendaklah diketahui bahawa tidak semua hukum tentang sesuatu perkara dijelaskan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis secara langsung, secara direct. Tidak semua hukum. Terbukti ketika Nabi SAW menghantar Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Mu'az bin Jabal ni salah seorang daripada sahabat Nabi yang alim, yang faqih, yang pandai tentang hukum hakam. Tak semua sahabat Nabi mujtahid. Ada sebahagian sahabat Nabi, sebab sahabat Nabi ramai, ya, ratusan ribu. Ada sebahagian pada sahabat Nabi orang awam, tak tahu hukum, tanya sahabat Nabi yang lain, yang alim terangkan, beramal. Sayyidina Mu'az bin Jabal termasuk dalam sahabat Nabi yang alim. Tu pun Nabi interview. Jadi kita jangan kecil hatilah nah, kalau jaiz atau jauhi interview, nak bagi tauliah, nak pastikan kita tu layak. Nabi SAW nak hantar Sayyidina Mu'az bin Jabal jadi governor ke Yaman. Nabi interview dahulu. Nabi tanya, ya Mu'az, kaifa taqdi idza urida laka qada? Wahai Mu'az, macam mana kamu akan buat satu keputusan penghakiman kalau dibawa kepada kamu sesuatu kes? Jawab Sayyidina Mu'az, aqdi bi kitabillah. Saya akan berhukum, buat keputusan ikut Al-Quran. Fa illam tajid fi kitabillah, kalau kamu tidak jumpa jawapannya dalam Al-Quran, bermakna daripada soalan Nabi SAW akan ada perkara-perkara yang berlaku, hukum secara direct tak ada dalam Quran. Apa hukum pemindahan organ? Quran tak cerita secara direct. Apa hukum insurans? Quran tak cerita secara direct. Apa hukum gunakan internet dan sebagainya? Quran tidak cerita secara direct. Malah apa hukum makan minum yang ada sekarang ni, minum air ketum dan sebagainya, itu mana ada cerita dalam Quran? Jenuh nak cerita semua, ya. Itu kerja JAKIM lah, cek bagi status halal. Tapi Quran bagi panduan umum, yang mana dijadikan panduan. Maka jawab Sayyidina Mu'az bin Jabal, fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak jumpa dalam Quran, dengan sunnah Nabi, apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi putuskan, saya ikut. Fa illam tajid fi kitabillah wala fi sunnati Rasulillah, kalaulah kamu tidak jumpa dalam Quran dan tak jumpa dalam sunnah, bermakna akan ada perkara-perkara, peristiwa-peristiwa yang apabila kita nak tahu hukumnya, tidak ada disebut secara khusus di dalam Al-Quran, tidak ada disebut secara khusus dalam hadis. Ajtahidu ra'yi wala adu, saya akan beristihadkan pendapat saya sendiri, tapi saya tidak akan cuai. Itu jawapan Sayyidina Mu'az. Lulus tak interview?
Maka Nabi SAW tepuk pada dada Sayyidina Muaz seraya berkata, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah lima yurdi Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang memberi taufik kepada utusan Rasul kepada apa yang diredai oleh Rasulullah. Bermakna lulus. Betul jawapan dia. Itu salah satu dalil jelas bahawa tidak semua hukum kita boleh ambil direct pada Quran dan Sunnah. Ada hukum yang perlu kepada ijtihad para ulama. Baik. Ada juga yang disebutkan secara tidak langsung yang memerlukan perhatian yang mendalam terhadap nas Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengannya, terutama sebuah perkara baharu yang tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau zaman selepasnya di kalangan sahabat dan tabi'in. Kadang-kadang orang sama-sama alim, tetapi sesuatu hukum didapati oleh seorang alim tidak difahami oleh orang alim yang lain. Berlaku satu peristiwa. Ketika itu As-Sayyid Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, ayah atau datuk kepada almarhum As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, beliau ada halaqah ilmu di Masjidil Haram. Ini cerita lama lah, cerita zaman hitam putih dulu. Dalam masa yang sama ada juga halaqah ilmu Al-Syekh As-Sa'di rahimahullah. Syekh Sa'di ni guru kepada Syekh Ibn Utsaimin, seorang ulama Saudi yang terkenal. Sama-sama orang alim. Syekh Sa'di ada karang kitab tafsir jilid, dikenali sebagai tafsir As-Sa'di. Taisir Kalamil Mannan atau macam itulah tajuk tafsir dia. Ketika itu hujan. Jarang di Mekah hujan. Hujan. Bila hujan, maka orang-orang yang tawaf di keliling Kaabah, mereka berebut-rebut pergi ke pancur emas ya, yang di atas Kaabah tu, turun air daripada situ, mereka mandi dan minum daripada air yang turun daripada pancur emas itu, tabarrukan, mengambil berkat. Mengambil berkat daripada air hujan yang turun daripada pancur emas. Amaran pertama. Baik. Jadi polis Saudi pada ketika itu marah kepada orang ramai, halau. Hash, ya Allah, syirik. Dia tak bagi, kata dia syirik. Ambil berkat daripada air hujan yang turun daripada Kaabah adalah syirik, kata polis-polis Saudi ini. Lalu orang-orang yang dihalau oleh polis tu pergi ke halaqah ilmu Al-Syekh As-Sayyid Alawi Al-Maliki rahimahullah. Lalu mereka mengadu. Mereka kata tadi kami itu ambil berkat daripada air yang turun daripada Kaabah, tapi polis-polis ni marah pada kami, mereka halau, mereka kata syirik. Sebenarnya Tuan Syekh, Tuan Sayyid, memang boleh ke kita ambil berkat atau tak boleh? Orang awam dia merasakan boleh ambil berkat, tapi bila dah polis halau dia jadi confused. Sebenarnya boleh ke tak boleh? Tanya pada orang alim. Maka jawab almarhum As-Sayyid Alawi Al-Maliki, boleh ambil berkat, pergi ambil berkat, boleh. Jadi bila dengar tok guru besar, orang alim hebat bagi fatwa begitu, mereka terus pergi mandi, minum, dan bila polis halau mereka sudah tidak hirau. Dia dapat fatwa dah, apa nak hirau lagi? Jadi bila polis masih marah-marah, kata dia, apa kamu nak marah? As-Sayyid Alawi benarkan kami ambil berkat daripada air. Jadi polis ni pergi ke halaqah ilmu Syekh As-Sa'di, mengadu. Tadi kami dah halau orang-orang ni daripada buat kerja-kerja syirik ni, ambil berkat daripada air dan sebagainya, tapi mereka kata As-Sayyid Alawi benarkan. Macam mana kami nak buat? Tak apa, kata Syekh Sa'di, kamu tunggu sini. Jadi Syekh Sa'di pergi ke halaqah ilmu As-Sayyid Alawi Al-Maliki. Ni sama-sama alim. Nak ceritanya apa? Kadang-kadang ada sesuatu yang difahami oleh seorang alim tak nampak oleh seorang alim lain. Jadi tanya, dia bagi salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, tafadhal. Jadi duduk salam dengan hormat. Orang alim sama orang alim, walaupun mungkin berbeza pandangan, jaga adab. Maaf Tuan Said, betul ke saya diberitahu bahawa Tuan Said berfatwa bahawa boleh mengambil berkat daripada air hujan yang turun daripada atas Kaabah? Jadi jawab almarhum As-Sayyid Alawi Al-Maliki, betul, bahkan ada dua berkat di situ. Terkejut.
Syekh Sa'di terkejut dengar jawapan begitu, kata dia macam mana boleh jadi macam tu. Mungkin dia terbayangkan Syekh Alawi akan kata, oh mereka salah faham, saya bukan kata macam itu. Tapi tak, dahlah kata ya betul, bahkan ada 2 berkat di situ. Jadi dia tanya, macam mana boleh jadi begitu? Lalu diterangkan oleh almarhum As-Said Alawi Al-Maliki, kata beliau dalam Al-Quran dalilnya. Mana dia? Pertama, berkat air hujan. Wa nazzalna minas samai ma'an mubaraka. Kami telah turunkan daripada langit air yang diberkati. Jadi air hujan itu adalah air yang berkat, boleh datangkan kebaikan. Dan mana yang kedua, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Sesungguhnya awal-awal rumah yang dijadikan tempat ibadah ialah yang berada di Makkah, diberkati rumah itu. Yang kedua adalah berkat Kaabah. Satu berkat air hujan, yang kedua berkat Kaabah. Kata Syekh Sa'di, subhanallah, maha suci Allah. Macam mana boleh lepas benda ni daripada pandangan saya? Jadi walaupun dikatakan Syekh Sa'di ni berfahaman Wahabi, tapi bagusnya Wahabi yang alim ni, dia tawaduk dengan kebenaran. Berbeza dengan sebahagian kawan-kawan kita yang berasa dia Wahabi, yang tu ketegak sungguh, kita bawa dalil apa pun dia tak mau terima dan dia spin kiri kanan. Ni alim besar, karang kitab tafsir, guru kepada Syekh Ibn Utsaimin. Bila dia dihidangkan dengan dalil, dia terima sami'na wa ata'na. Dia minta izin, terima kasih Tuan Syed, saya minta diri dulu, tunggu dulu. Kata Syekh Alawi, ini polis-polis ni, mereka tak akan berhenti mengganggu orang yang sedang ambil berkat daripada air ni, kecuali kalau mereka lihat orang yang seumpama kamu buat perkara yang sama. Jadi dengan tawaduk, Syekh As-Sa'di juga pergi ke bawah Kaabah. Beliau pun mandi dengan air itu dan minum daripada air tersebut. Bila polis tengok tok guru dia pun buat tu, dia pun senyap. Tengok, ayat ada dalam Quran, tapi Allah kurniakan kefahaman kepada sebahagian, dan Allah jadikan sebahagian yang lain itu kalau nak faham terpaksa melalui orang lain. Tidak boleh dia faham direct daripada Quran dan Sunnah. Baik, itu maksudnya secara tidak langsung. Di sinilah perlunya malakah fiqhiyah, kemahiran. Ya, ini payah kita nak kata malakah fiqhiyah ni, dia ada kemahiran sebab dia gabungan daripada pelbagai ilmu. Kalau kita ambil misalnya orang yang baru belajar memasak, nak memasak tu buku resipi ada di sebelah, alat penimbang lagi ada sebelah, semua betul-betul ikut. Berapa? Yang ini 200 gram, timbang. Yang ini berapa? Tak sedap pun. Tu, tak sedap pun sebab tidak ada malakah. Yang hamba Allah tu, ya Allah sedapnya masakan dia. Ya, makcik, macam mana makcik masak ni? Share sikit resepi kat saya nak belajar. Entahlah, makcik main campak-campak macam tu je. Main campak-campak je sedap. Sebab ada malakah. Dah berpengalaman puluhan tahun dah masak, pakai genggam-genggam tu dia boleh tahu dah. Yang hamba Allah tu dengan sudu, dengan sukat pun tak sedap sebab tidak ada malakah. Demikianlah ulama-ulama yang ada ilmu dalam pelbagai cabang dan juga ada pengalaman bersuhbah, berguru dengan orang-orang yang alim, Allah kurniakan kepada mereka malakah fiqhiyah, kebolehan mereka untuk memahami Quran dan Sunnah dengan kefahaman yang tepat, kefahaman yang betul. Baik, ini isyak kita berhenti azan. Saya terus bergerak tak tunggu makan. Makna dalil syarak. Dalil syarak ataupun adillah syariah ialah sesuatu yang digunakan untuk mengetahui atau mengeluarkan namanya istinbat hukum hakam syarak, iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram yang kita sebutkan tadi. Jadi kalau kita ibaratkan Quran dan Sunnah ni ibarat lombong emas, ya. Kita semua manusia nak kepada emas, tetapi tidak semua manusia ada kepakaran melombong emas. Jadi masing-masing ukur kemampuan sendiri. Yang mana dia pelombong emas, kalau nak cari emas jangan ke kedai emas, awak pelombong, awak kena pergi ke lombong dan lombong emas.
Tetapi kalau kita setakat nak beli gelang emas, rantai emas, nak buat hantaran, nak dapat menantu, nak sambut menantu, nak bertunang dan sebagainya, tak payah pergi melombong, tak dapat emas, nanti orang nak cari kamu pula dalam hutan tu tak jumpa. Cukup kamu pergi ke kedai, beli yang dah siap. Dan sebahagian orang, dia bukan pelombong emas, dia juga bukan nak goda emas, dia adalah tukang emas. Dia tak pergi lombong, tapi emas yang telah dilombong dia akan proses jadi gelang, jadi rantai yang cantik, siap untuk dipakai. Itulah para fuqaha yang pertengahan ni. Dapat bahan mentah tadi, Quran Sunnah, dia proses jadi hukum. Kita masalahnya apa alat pun tak ada, emas pun tak kenal, konon nak pergi melombong. Nak dapat mutiara, yang penyelam mutiara kena masuk ke dalam laut, keluarkan mutiara. Yang bukan penyelam mutiara, cukuplah ke kedai beli, cukuplah ke kitab fiqh belajar. Kalau cuba nak menyelam juga, lepas seminggu orang lain kena menyelam, nak cari kita tak timbul-timbul. Dah seminggu katanya menyelam mutiara, tak timbul-timbul. Tu yang banyak jadi sesat tu. Quran hadis yang jadi rujukan dia. Bukan salah Quran dan hadis, salah cara dia berinteraksi dengan Quran hadis, tak betul. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan apa yang ada dalam Quran tu, Allah bagi hidayah, Allah sesatkan ramai, dan Allah bagi hidayah pun ramai. Quran juga, tapi salah cara dia tu memahami Quran. Dan Nabi SAW bagi satu amaran, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata tentang Quran begini, ikut akal fikiran dia sahaja, sediakan tempat duduk daripada api neraka. Sekarang dah ramai mempertikaikan amalan korban lah, kata dia. Mimpi Nabi Ibrahim tu daripada syaitan lah, kata dia. Faham Quran sendiri. Liwat tu sebenarnya tak haram, kata dia. Habis tu yang kaum Nabi Lut kena azab dengan Allah, itu pasal dia tak hormat tetamu. Malaikat menyerupai sebagai tetamu, melawat Nabi Lut alaihissalam, mereka pergi ganggu tetamu, itu yang Allah azab. Adapun liwat itu tak ada masalah, itu boleh. Ni tafsir Quran sendiri. Sama macam orang yang sesat dengan hadis, ulama mengatakan hadis itu menjadi tempat kegelinciran, kesesatan, kecuali kepada para fuqaha. Ibn Wahab mengatakan beliau pernah berguru, kata silap saya, dengan 400 orang guru hadis, tapi kata beliau, kalaulah tidak kerana Imam Malik la dhalaltu, nescaya aku jadi sesat. Imam Malik yang membantu beliau memahami hadis-hadis Nabi SAW itu dengan kefahaman yang sebenar. Berapa orang yang disesat dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Dia tak semayang, dia tak puasa, dia tak haji, kata dia aku dah niat. Kita kata mana boleh niat, kena buat. Tak, innamal a'malu binniyat, hadisnya amalan tu dengan niat. Beratlah macam tu. Bukan salah hadis, salah dia tidak berguru dengan guru yang betul di dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Kita sambung insya-Allah di bulan hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawtara bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.